Okey, tajuk hari ni mengukur isi padu kotak lohong. Apa tu kotak lohong? Okey, kotak lohong tu ialah kubus ataupun kuboid kotak lah. Yang mana atas dia uh, satu permukaan dia dibuka supaya kita boleh masukkan uh, objek-objek benda-benda yang lain untuk kita kira isi padunya dalam tajuk ni. Okey. Contoh muka surat yang tadi, bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Okey, kotak ni berukuran 2 kali 2 kali 2. 2 kali panjang, 2 kali lebar, 2 kali tinggi. Okey. Panjang, lebar, tinggi. Okey. Macam mana kita nak kira dia ni? Okey, daripada kotak 2 cm kali 2 cm kali 2 cm tu, kita boleh guna ukur menggunakan apa ni? Kubus 1 cm padu. Hari tu awak dah belajar 1 cm padu, darab 1 cm darab 1 cm jadi 1 cm padu. Okey. Jadi kotak yang 2 kali 2 kali 2 tadi boleh dimasukkan sebanyak 4. 4 isi padu, 4 kubus kecil 1 cm tadi. Okay, isi padu kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah 1 cm padu yang boleh memenuhi ruangnya. Okay, kotak tersebut memerlukan 8. 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Maka satu isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu. Okey, dia boleh masukkan 8. Untuk tahun 3, kita hanya gunakan kubus kecil ni untuk masukkan ke dalam kotak. Tahun 4 nanti awak akan belajar pengiraannya, panjang, darab lebar, darab tinggi. 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8. Dapatlah 8 cm padu. Ini nanti tahun 4. Okey, setakat ni ada soalan tak? Fizana boleh dengar? Okey. Okey, sama juga dengan nak mengukur isi padu suatu bahan ni. Contohnya kita nak ada 2 bas. Okey, satu bas yang besar, satu lagi lawan dia bas yang kecil. Okey, bas yang mana boleh mengisi orang yang ramai? Tentulah bas yang besar kan? Sama juga dengan kotak. Kotak yang besar mampu mengisi isi padu yang lebih besar, yang lebih banyak dalam kotaknya. Okey. Okey, muka surat 87.
ada 3 gambar kotak kat situ. Ya, kotak A, kotak B, kotak C. Ada kubus. Kotak tu kita panggil dia kubus, yang mana satu permukaan atasnya tu yang kita buka supaya kita boleh mengisi kubus kecil berukuran 1 cm padu. Okey, kubus kecil 1 cm padu tu yang ni. Okey. Okey, berapa kubus kecil ni boleh masuk dalam kubus kotak A? Itu yang kita kena kira nanti. Berapa kubus kecil boleh masuk ke dalam kotak A? Okey. Macam mana kita nak buat dia? Okey. Ini langkah-langkah dia. Yang pertama, okey, awak tak ada kubus kecil tu, kan? Kita cuma boleh bayang aja sebab kita tak ada kat sekolah. Kalau kat sekolah mungkin kita akan buat aktiviti ni. Okey. Okey, caranya dan langkah-langkahnya seperti ni. Yang pertama, isikan kubus berisi berukuran 1 cm padu ke dalam kotak lohong A. Okey, kita masukkan sampai penuh, sampai rapat-rapat dan penuh dalam tu. Okey, bila dah masuk penuh, kita kira berapa yang boleh memenuhi kotak lohong. Okey. Contoh dekat sini awak rasa berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Respon sikit. Kirakan yang A ni berapa? Okey, dapat tak? Okey, kotak kubus tadi berukuran 2 cm kali 3 cm kali 2 cm. Yang besar ni. Yang kecil dia ni 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Isi padu dia 1 cm padu. Okey. Berapa dia boleh masuk sini? Fizana, cuba rasa berapa Fizana? $12. Okey. Okey, betul. Betul jawapan dia 12. Kita boleh masukkan 12 kubus kecil ni dalam kotak A. Okey, jawapan dia nanti sini tulis 12, manakala dekat bawah dia tulis 12 cm padu. 12 cm, 3 kecil kat atas. 3 kecil ni menerangkan berkenaan dengan padu, maksud dia padu. Okey. Okey, yang B, langkah. Kita tengok langkah seterusnya. Catat dalam jadual A. Okey. Ini jadual yang awak kena buat nanti. Okey, nombor 4, ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan kotak lohong B dan C.
bawah dia ni ada soalan. Okey, nombor satu soalan dia, kotak lohong mana yang menggunakan paling banyak kubus 1 cm padu? Okey, jadi jawapan dia nanti awak pilih lah. Antara kotak A, kotak B atau kotak C. Okey, nombor 2. Jika 90 kubus 1 cm padu diperlukan untuk memenuhi kotak lohong, berapakah isi padu kotak lohong tersebut? Tu soalan tu dia hendakkan awak berfikir, cari berapa panjang dia, berapa lebar dia, berapa tinggi dia. Dalam unit cm. 3. Bagaimana cara mengukur isi padu ruang kotak kosong? Ruang kotak lohong ni kita boleh kira macam mana? Okey, tulislah ni. Dia punya langkah-langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Okey, tu. Okey. Ada nak tanya tak sebelum kita nak pergi ke bahasa Melayu pula? Mikdad boleh, Mikdad? Okey. Nanti saya bagi latihan dia. Sekejap lagi dalam WhatsApp. Sekarang ni kita buka buku BM pula. Hari ni kita nak tengok pasal tajuk cahaya keharmonian. Dia minta untuk seni bahasa. Dia minta kita untuk huraikan setiap perenggan. Okey, buku teks awak muka surat 72. Okey. Nampak paparan dia tu? Tak nampak? Tengok buku teks. Okey, tajuk dia cahaya keharmonian. Alright. Okey. Rangkap pertama dia kata, rakan-rakan, mari kemari, dengar sini saya berperi. Jika mahu hidup harmoni, tutur sopan setiap hari. Okay. Yang kedua, rakan-rakan dengarlah sini. Saya ingin berperi lagi. Bertolak ansur saling saling hormati. Sematkannya di dalam hati. Rakan-rakan janganlah leka. Ingat selalu pesanan saya. Kekalkan hidup muafakat kita. Negara makmur aman sentosa. Rakan-rakan mari kemari. Tiba sudah undur diri. Kita teguh bersatu hati. Terus setia, sentiasa berbakti. Okey, anda diminta untuk
menyanyikan lagu dan menjelaskan maksud baris yang dicetak berwarna merah dalam lirik lagu. Okey, kalau rangkap yang pertama tu dia warnakan warna merah. Dengar sini saya berperi. Rakan-rakan mari kemari. Dengar sini saya berperi. Jika mahu hidup harmoni, bertutur sopan setiap hari. Okey, apa maksud dia tu? Okey, maksud dia dia ajak rakan-rakan dia. Berperi tu maksud dia berkata, bercakap. Berperi tu maksud dia nak bercakap. Dia panggilkan kawan dia, dia dengar dia cakap. Okey. Jika mahu hidup harmoni, bertutur sopan setiap hari. Okey, apa maksud dua baris yang terakhir tu? Harmoni tu maksud dia hidup yang dalam keadaan yang baik. Okey. Harmoni juga maksud dia kehidupan yang mesra, aman, sejahtera, tak ada gaduh. Tak ada pergaduhan dalam kehidupan dia dengan masyarakat. Okey. Kemudian kita juga perlu bertutur, bercakap dengan sopan dan baik-baik. Okey, rangkap yang kedua. Rakan-rakan dengarlah sini. Saya ingin berperi lagi, bertolak ansur saling hormati. Sematkannya di dalam hati. Okey, rangkap kedua ni dia panggil rakan-rakan dia. Dia panggil rakan-rakan dia, dia nak bercakap lagi. Dia nak bercerita lagi, budak ni lah. Dia kata, bertolak ansur saling hormati. Tolak ansur ni apa? Tolak ansur ni macam kita harus saling memberi dan memberi kelonggaran kepada orang lain. Itu bertolak ansur. Okey, tak terlalu tegas. Benda boleh bincang, orang kata. Okey, sematkannya di dalam hati. Apa maksud dia? Tanamkan dalam diri kita. Sematkan tu maksud dia tanam dalam diri kita, ingat dalam hati kita, ingat dalam diri kita dan jadikan dia amalan. Jadi amalan bertolak ansur dan saling menghormati. Itu kita kena ingat. Kita kena ingat dalam diri kita. Jadikan dia amalan. Okay, yang ketiga, rakan-rakan janganlah leka. Ingat selalu pesanan saya. Kekalkan hidup muafakat kita, negara makmur, aman, sentosa. Okey, dia panggil lagi rakan-rakan dia janganlah leka banyak bermain. Dan selalu ingat pesanan dia. Jadi kita kena kekalkan hidup muafakat. Hidup muafakat ni maksud dia berbaik-baik, ada satu kata yang sama. Itu kita panggil muafakat. Rakyat muafakat. Rakyat ni satu suara yang sama. Supaya negara kita makmur. Makmur ni maksud dia mewah. Mewah dan aman damai. Sentosa, aman damai tu aman sentosa tu aman damai lah. Okey, rangkap yang keempat, rakan-rakan mari kemari. Tiba sudah undur diri. Kita teguh bersatu hati, terus setia, sentiasa berbakti. Okey, dia panggil kawan-kawan dia lagi untuk kali terakhir sebelum dia habiskan perbualan tu. Habiskan lagu tu.
kita teguh bersatu hati. Apa maksud dia? Teguh maksud dia bersatu padu. Bersatu padu walau apa pun cabaran yang dihadapi. Kita kena setia. Setia tu kena sentiasa bersama lah. Okey. Melodi lagu dia daripada lagu Bongkok-Bongkok si Nenek Si Bongkok 3. Okey. Aktiviti dia, kita akan buat latihan dia pada buku aktiviti muka surat 80. Okey, buka buku aktiviti muka surat 80. Okey, dia lagu dia dengan gunakan melodi Tepuk Amai-Amai. Okey, ada 1, 2, 3, 4 rangkap. Okey, kita akan go through jawapan dia. Okey, rangkap yang pertama, hormati ibu bapa, abang serta kakak, jaga tutur bicara, sopan sentiasa. Okey, apa maksud pada rangkap pertama? Okey. Ketika bercakap dengan orang lain, kita hendaklah bercakap dengan sopan. Kita hendaklah bercakap dengan sopan. Okey. Buku aktiviti muka surat 80 tadi kan? Okey, apa maksud pada rangkap pertama? Okey, maksud dia kita hendaklah bercakap sopan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Okey, itu maksud dia. Nanti awak buat. Okey, rangkap yang kedua. Hormati rakan kita tanpa kira bangsa. Saling tolak ansur, hubungan bertambah erat. Okey, apa maksud dia? Kita hendaklah hormati rakan kita, tidak kira bangsa dan usia. Okey, dapat tak? Kita perlu hormati rakan kita, tidak kira bangsa dan usia. Okey, nombor 3. Hormati jiran kita, pelbagai kaum dan agama. Bertegur dan menyapa, hidup akan sejahtera. Okey, maksudnya sentiasa menegur rakan dan jiran untuk mengeratkan perpaduan. Sentiasa menegur rakan dan jiran untuk mengeratkan perpaduan. Okey, teguh bermuafakat. Apa maksud dia? Maksud dia, kita hendaklah sentiasa bersatu padu demi keamanan negara. Okey, kita hendaklah sentiasa bersatu padu demi keamanan negara. Okey, boleh kita habiskan kelas hari ni? Kalau boleh, respon boleh. Sebab saya ada kelas lain sekejap lagi ni. Boleh Wah, boleh aja. Okey, sekejap lagi saya akan hantar tugasan dalam grup. Awak buat lah. Jawapan saya dah bagi tadi. Nanti kalau sempat saya akan masukkan video ni balik. Nanti awak boleh tengok balik lah yang mana tak faham. Okey.
Okey, sekian saja, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.